Seluruh dunia sekarang ini sedang berhadapan dengan masalah yang sama, iaitu coronavirus. Banyak negara yang mengamalkan lockdown ataupun PKP, di mana diperintahkan rakyatnya supaya menahan ataupun menjaga pergerakan supaya tidak bergerak bebas agar memutuskan rantaian penyakit ini. Dan penyakit-penyakit yang berjangkit seperti ini perlu ada konsep kuarantin supaya ia tidak mudah tersebar di tempat yang lain. Cuba perhatikan bagaimanakah proses pencegahan penyakit berjangkit yang diamalkan dalam konsep kuarantin. Sekarang ini kita biasa mendengar perkataan kuarantin. Bilakah kuarantin ini diamalkan? Ingat kembali, pada tahun 1937, Denmark telah pun diserang penyakit taun. Sehingga ketika itu serangan ini agak menggusarkan pemimpin Denmark. Akhirnya Denmark mengumpulkan cendekiawan mereka memikirkan bagaimanakah untuk mencegah penyakit ini daripada terus merebak. Profesor John Hanover mencadangkan supaya dilakukan kuarantin. Di kali itulah orang tertanya-tanya apakah itu kuarantin. Lalu Profesor John Hanover menyatakan kuarantin ialah sekiranya satu kawasan itu diserang oleh penyakit taun, kita halang orang luar daripada masuk. Dalam masa yang sama, kita cegah orang yang berada di dalam kawasan diserang oleh penyakit taun ini daripada keluar. Orang ramai yang mendengar penjelasan Profesor John Hanover ini tertanya-tanya, kalaulah kita halang orang luar daripada masuk kawasan tersebut, logik, boleh diterima akal, sebab jangan dedahkan diri kamu pada kawasan yang telah pun ada penyakit berjangkit. Berarti apabila kita pergi ke kawasan tersebut, kita akan mendedahkan diri kita kepada serangan penyakit berjangkit. Ini logik. Tapi persoalan yang ditimbulkan ialah bagaimana seorang yang kelihatan sihat, orang yang sihat, kawasan yang diserang oleh penyakit taun, sihat, kenapa kita halang dia keluar? Sepatutnya orang yang sihat ini kita bawa keluar untuk selamatkan daripada orang yang kena penyakit. Jadi dengan cara ini kita akan selamatkan orang yang masih sihat ini daripada terkena penyakit tersebut. Profesor John Hanover kata tidak. Bukan itu berlaku. Sekiranya satu kawasan ini telah mewabak penyakit berjangkit, contohnya taun, ataupun zaman kita sekarang ini coronavirus, penyakit taun yang menyerang Denmark ketika itu pada tahun 1937, Profesor John Hanover menyatakan bahawa sekiranya kawasan itu telah pun diisytiharkan sebagai wabak, kemungkinan hanya 2 hingga 5% sahaja yang kena penyakit, yang dah nampak simptomnya, yang dah nampak dijangkiti. Sedangkan sebahagian besar, 80% di kalangan mereka, 70 hingga 80% adalah pembawa dalam tubuhnya sudah ada penyakit, tetapi simptom ini tidak keluar. Ia telah pun ada dalam tubuh orang tersebut, cumanya mungkin imun sistem dia kuat, ataupun ia masih lagi tidak nampak keluar, tak bergejala sehinggalah tak nampak beliau bersakit. Sedangkan beliau adalah pembawa. Seandainya orang ini diizinkan keluar, maka dia akan membawa penyakit ini di kawasan yang baru. Manakala di kawasan yang baru, orang ramai yang berada di kawasan yang baru ini, sistem pertahanan badan masih belum bersedia untuk berhadapan dengan serangan virus ataupun serangan penyakit ini. Menyebabkan kawasan yang baru yang dibawa oleh orang yang nampak sihat tapi sebenarnya membawa penyakit lebih mudah untuk merebakkan penyakit ini kepada orang ramai. Sebab itulah kadang-kadang orang tu nampak sihat bukan berarti dia sihat. Dalam tubuh dia sebenarnya sudah ada penyakit, cuma gejala ini belum lagi nampak. Sama ada ia dapat dikalahkan oleh imun sistem ataupun penyakit ini akan dapat mengalahkan imun sistem dan akhirnya penyakit itu akan menyebabkan orang itu dihidapi oleh penyakit. Jadi konsep kuarantin inilah yang diperkenalkan oleh Profesor John Hanover supaya disekat kawasan tersebut, halang orang luar masuk dan tidak benarkan orang yang berada di kawasan ini untuk keluar. Dan inilah yang diamalkan di negara kita, sekatan rentas
daerah contohnya, untuk menghalang kita pergi satu daerah ke satu daerah. Sebab dibimbangi kita yang berada di kawasan yang zon merah contohnya, membawa bakteria, membawa virus, membawa penyakit ke zon yang kuning ataupun zon hijau, menyebabkan kawasan tersebut akan terus merebak lebih teruk. Jadi sekatan-sekatan ini dinamakan kuarantin. Dan akhirnya Denmark berjaya mengawal penyakit taun daripada terus merebak dengan konsep kuarantin yang ditunjukkan oleh Profesor John Hannaber. Alhamdulillah, penyakit taun berjaya disekat daripada merebak di Denmark pada ketika itu. Tuan-tuan sekalian, bukankah ini secara exactly pasti ataupun tepat sekali apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Dalam hadis yang lain disebutkan fala takhruju firaran minha. Sekiranya kamu mendengar tentang penyakit ta'an ataupun penyakit berjangkit yang lain mewabak ataupun menyerang suatu kawasan, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk kawasan tersebut. Wa idza waqa bi ardin wa antum biha, dan sekiranya kamu berada di kawasan tersebut, sekiranya penyakit itu merebak dan kamu berada di kawasan tersebut, fala takhruju minha, jangan kamu keluar daripada kawasan tersebut. Seandainya kita keluar juga, kita kena pastikan diri kita tidak bercampur dengan orang lain. Itu yang dinamakan kita kalau keluar pun kena kuarantin. Kita berada di dalam kena kuarantin. Dan ini kuarantin, konsep kuarantin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mencegah penyakit-penyakit berjangkit. Kalau kita dengar satu tempat diserang oleh penyakit, jangan masuk. Dan sekiranya kita berada di kawasan yang diserang oleh penyakit yang sedang mewabak, jangan keluar. Sebab dibimbangi kita akan membawa penyakit ini keluar dan merebakkan ataupun menyebarkan di kawasan yang baru, menyebabkan penyakit ini tidak boleh disekat dan terus merebak ke sana kemari, dan akhirnya seluruh kawasan akan dijangkiti oleh penyakit yang merebak ini. Namun dengan konsep kuarantin yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, diamalkan di Denmark pada tahun 1937, berjaya mengawal penyakit taun daripada merebak. Dan kita di Malaysia ini, bagaimana konsep ataupun PKP yang diperkenalkan oleh kerajaan telah berjaya menyekat daripada merebaknya penyakit COVID-19. Bukankah apa yang diamalkan sekarang ini seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu? Nabi Muhammad bukan seorang doktor, Nabi Muhammad bukan seorang pakar, tapi bagaimana Nabi Muhammad boleh mengajar perkara ini pada kita semua? Bukankah ini bukti bahawa mukjizat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini bukti bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala?